Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Diana bin Faizal Effendi dari kumpulan 10. Jadi kumpulan kami memilih tajuk penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan pelajar. Jadi sebagai pendahuluannya, seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan peranan yang paling penting dalam membina nilai-nilai positif kepada masyarakat dalam membantu negara menuju sebagai negara yang maju dan juga moden. Tanpa penerapan nilai-nilai murni ke arah pembangunan insan yang seimbang dari segi akademik dan akhlak, manusia akan menjadi huru-hara. Sebagai contohnya, negara Jepun yang terkenal dengan kepandaian mencipta teknologi tinggi. Namun, kadar kematian akibat daripada kes membunuh diri juga merupakan ancaman terhadap masyarakatnya. Negara Jepun sahaja yang terkenal dengan simptom karoshi, iaitu kematian akibat terlalu teruk bekerja. Jadi realiti pada hari ini, cabaran utama yang dihadapi umat Islam ialah berkenaan dualisme dan sekularisme dalam proses pendidikan, iaitu menyebabkan ilmu-ilmu ini telah terpisah di antara bentuk ukhrawi dan juga duniawi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Sekularisme merupakan konsep yang memisahkan manusia dan juga agama. Oleh yang demikian, pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk melahirkan manusia yang dapat meneruskan kehidupan. Pendidikan juga menerapkan nilai-nilai positif ke arah pembangunan insan yang seimbang dari segi akademik dan juga akhlak. Seterusnya, dengan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran, ini akan melahirkan pelajar yang mempunyai sasiah dan sasiah yang mulia. Ini termasuk kepada sekolah menengah remaja berada di sekolah menengah dan juga di IPTA, IPTS. Proses pendidikan yang melibatkan pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses yang kebiasaannya dilakukan secara formal di dalam bilik darjah ataupun di dewan kuliah ataupun sebagainya. Proses ini melibatkan dua pihak, iaitu pengajar dan juga pelajar. Pengajaran dan pembelajaran ialah satu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh pengajar dan pelajar. Oleh yang demikian, proses pengajaran perlu dirancang terlebih dahulu oleh pengajar secara sistematik dengan menggunakan kaedah dan juga teknik yang bersesuaian mengikut suasana situasi bagi mencipta proses pembelajaran itu. Kurikulum pendidikan di institusi pengajian tinggi merupakan konsep kesepaduan dengan menerapkan nilai-nilai murni. Selain itu, kurikulum ini juga berperanan sebagai satu mekanisme bagi menanamkan sifat-sifat nilai-nilai murni, akhlak dan juga tingkah laku yang baik. Pendidikan ini sangat penting bagi membantras gejala sosial yang dihadapi oleh masyarakat dan juga negara. Jelas dekat sini bahawa aspek keseimbangan dalam pendidikan perlu diambil berat dengan penerapan nilai-nilai murni bagi melahirkan pelajar yang mempunyai akhlak yang mulia. Seperti yang dinyatakan, penerapan nilai-nilai murni tidak terhad kepada mata pelajaran pendidikan Islam, pendidikan moral ataupun pendidikan sivik dan kewarganegaraan sahaja. Tapi ini diterapkan melalui semua mata pelajaran yang diajar, termasuk aktiviti-aktiviti harian dan kegiatan co-curriculum. Ini menunjukkan bahawa penerapan nilai-nilai murni kepada pelajar perlu ditekankan di dalam setiap subjek kurikulum. Gejala sosial juga merupakan satu fenomena dan juga kejutan budaya yang diatasi, yang melanda remaja dan belia-belia, terutamanya para pelajar. Seterusnya, sekiranya krisis ini gagal diatasi, ia akan menjadikan kekeliruan dalam pendidikan di dalam kalangan remaja. Malahan, jika ianya tidak dibendung dan diatasi,
ia boleh menyebabkan gejala sosial bertambah parah. Jadi saya teruskan dengan latar belakang masalah yang kami bincangkan, iaitu penerapan nilai-nilai murni memang perlu untuk meningkatkan akhlak yang mulia kepada golongan pelajar. Perkara ini kerana pelajar merupakan tenaga simpanan negara yang bakal menjadi pemimpin ataupun sebagai pelapis untuk menjadi pemimpin pada masa hadapan dan juga penggerak kemajuan pembangunan bagi sesebuah masyarakat. Namun demikian, sejak akhir-akhir ini, remaja amat meruntuhkan hati apabila melihat keruntuhan akhlak akibat keruntuhan akhlak semakin merebak di kalangan remaja, terutamanya di kalangan pelajar. Masalah ini mungkin berlaku disebabkan oleh kemasukan budaya luar yang tidak bersesuaian dengan budaya rakyat Malaysia. Malahan masalah ini bukan sahaja berlaku kepada pelajar di bandar, tetapi gejala ini sudah menular ke kawasan luar bandar. Perkara ini berlaku akibat telefon mudah alih yang lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu. Jadi, keruntuhan akhlak remaja Islam di luar bandar merupakan suatu perkara yang tidak asing lagi bagi kita. Kini masalah keruntuhan akhlak remaja bukanlah semestinya berlaku di kawasan bandar sahaja, tetapi sekarang sudah pun tersebar hingga ke luar bandar. Pelbagai faktor dan punca permasalahan keruntuhan akhlak ini berlaku boleh dilakukan bagi mendapatkan punca masalah tersebut. Masalah disiplin di dalam sekolah juga memberi impak kepada pengajar, khususnya bahagian hal ehwal pelajar dan bahagian disiplin dalam membantras masalah ini. Kadar jenayah dan masalah sosial yang semakin meningkat turut memberi impak terhadap sekolah dan juga kawalan sosial. Sebagai contohnya, pada zaman ini pelajar seperti tidak memberi kerjasama, tidak menghormati, tidak bertanggungjawab di antara pelajar. Maka berlakunya kes disiplin seperti buli, hisap rokok dan lain-lain lagi. Jadi masalah ini meningkat dari masa ke semasa, sehingga masalah tersebut menjadi satu fenomena yang susah untuk dikawal. Sebagai contohnya masalah buli. Masalah buli ini sentiasa berlaku dalam kalangan pelajar yang berada di sekolah ataupun di IPT. Masalah buli ini akan terus bersangkut paut dalam masalah lain seperti ponting sekolah, hilang rasa bertanggungjawab, vandalisme, conteng dinding. Jadi masalah buli ini di kalangan pelajar bukan sahaja di kawasan bandar, malahan di kawasan pinggir bandar juga masih berlaku. Jadi objektif kajian kami ini adalah untuk mengenal pasti penerapan nilai-nilai murni suatu proses pengajaran dan pembelajaran dari perspektif pengajar dan juga pelajar. Yang kedua, mengenal pasti keberkesanan amalan nilai-nilai murni yang diamalkan mampu melahirkan pelajar yang berakhlak mulia. Yang ketiga, mengenal pasti perbezaan dan ataupun penerapan nilai-nilai murni antara perspektif pengajar dan juga pelajar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamal Hakimi bin Nur Azmi, B0919101390 daripada BMAA 1/2 daripada grup 10. Saya akan menerangkan tentang kajian lepas bagi tajuk penerapan nilai murni dalam kalangan pelajar. Pendahuluan bagi latar belakang masalah. Yang pertama ialah masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja, tidak kira sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di universiti, maupun awam ataupun swasta. Yang kedua ialah masalah ini mungkin berlaku disebabkan oleh kemasukan budaya luar yang tidak bersesuaian dengan budaya rakyat Malaysia, sebagai contoh budaya barat. Masalah ketiga ialah masalah aktiviti jenayah yang membabitkan pelajar dalam kes seperti membunuh, merogol, menyamun,
menggugut kes pukul dan segala bentuk penyelewengan dadah. Jika ini berlaku di sekolah rendah dan sekolah menengah, diorang akan dihantar di sekolah juvana, iaitu terletak di Melaka. Jika lebih daripada 18 tahun, diorang akan didenda ataupun dipenjara. Yang keempat ialah masalah buli dalam kalangan pelajar. Masalah buli ni memang tidak dinafikan masalah yang sangat besar yang berlaku di dalam dan di luar sekolah, membabitkan pelajar lebih tua maupun pelajar yang lebih muda. Yang kelima dan yang terakhir ialah faktor masalah rakan sebaya, faktor masalah keluarga dan persekitaran masalah dalaman. Kajian lepas yang kami sumberkan ialah daripada yang pertama, Mustari et al. Dalam seminar antarabangsa nilai dan dalam komuniti pasca Model Smith pada tahun 2004. Dia berkata ialah dengan masalah keruntuhan akhlak ini sedikit sebanyak merosakkan perkembangan sasiah pada para pelajar. Seterusnya ialah kajian Juno Hussein dalam PhD tesisnya iaitu pada 2011 di Universiti Malaya, mengatakan peruntukan akhlak remaja Islam di kawasan luar bandar merupakan suatu perkara yang tidak asing lagi. Kini, masalah keruntuhan akhlak remaja bukanlah semestinya berlaku di dalam bandar sahaja, malahan di luar bandar juga. Seterusnya adalah daripada Zainal Sharif dan Nora Azmah Muhammad Roslan. Berkata di dalam bukunya yang bertajuk Journal of Education Physics and Counseling pada tahun 2011 dilancarkan bahawa penglibatan remaja dalam pelbagai masalah sosial berpunca daripada aspek pengembangan personaliti, kegagalan fungsi institusi keluarga dan juga pengaruh rakan sebaya. Dan akhir sekali ialah kajian yang dilakukan oleh Profesor Madhia Dr. Azizi Haji Yahya. Dia berkata di dalam program Psikologi Pendidikan Fakulti Pendidikan pada tahun 2008, masalah buli yang berlaku wujud dalam pelbagai bentuk dan cara tanpa mengira jantina. Di atas tadi ialah kajian-kajian yang dilakukan oleh 4 individu yang daripada PhD tesis, daripada mencipta jurnal dan seorang yang bercakap di dalam program psikologi pendidikan. Seterusnya kami ambil daripada laporan berita. Kami mengambil daripada 2 sumber, iaitu daripada Berita Harian dan daripada Esro Awani, iaitu pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Sumber laporan pertama ialah daripada Berita Harian tahun 2018. Ketua Pengarah AADK Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata dalam Berita Harian bertarikh 28 Disember 2018, pihaknya melakukan saringan terhadap lebih 41,000 pelajar sekolah menengah berusia antara 13 hingga 17 tahun di 178 kawasan berisiko tinggi di seluruh negara. Daripada jumlah itu, sebanyak 1,709 orang daripada mereka didapati positif dadah. Kebanyakan mereka mendapati menggunakan dadah jenis bahaya iaitu methamphetamine kerana ia lebih murah dan mudah didapati. Sumber kedua ialah daripada Berita Harian tahun 2019. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan JPNS Datuk Kharudin Ghazali berkata dalam Berita Harian bertarikh 18 Februari 2019, sebanyak 10,194 kes disiplin bagi pelbagai kesalahan membabitkan pelajar di negeri itu direkodkan sepanjang tahun lalu. Daripada jumlah itu, kesalahan ponting sekolah mencatatkan bilangan tertinggi iaitu sebanyak 7,709 kes. Manakala kes disiplin lain seperti tingkah laku kurang sopan, kekemasan diri dan lebih teruk lagi ialah vandalisme. Sumber berita yang terakhir ialah kami mengambil daripada Esro Awani pada tahun 2017. Menteri Pendidikan terdahulu iaitu Datuk Seri Mahzil Khalid berkata semasa mengulung perbahasan menjunjung kasih titah diraja di Dewan Raya pada 21 Mac 2018, kesalahan ponting sekolah mencatatkan rekod tertinggi dalam salah laku disiplin pelajar sekolah sepanjang 2017. Ia meliputi 1.4%.
bersamaan 67,053 pelajar daripada hampir 5 juta pelajar sekolah rendah menengah di seluruh negara. Satu daripada elemen yang kita sangat duka cita adalah ada sesetengah tempat ini kita kenal pasti sebagai sekolah hotspot. Kawasan panas iaitu sekolah yang mempunyai potensi berlakunya salah laku disiplin yang tinggi. Sekian, itu sahaja daripada saya. Selamat sejahtera kepada Encik Hafiz dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Indran dari BMMA S2 Stroke 1. Dalam pembentangan ini, seterusnya ialah metodologi kajian. Dalam metodologi kajian ini terdapat 3 perkara iaitu alat kajian, subjek kajian dan juga kaedah kajian. Dalam sesebuah kajian atau penyelidikan yang dijalankan, ianya memerlukan metod ataupun kaedah dalam mendapatkan data atau dapatan kajian. Dengan data yang mencukupi, barulah sesebuah kajian itu dapat dijalankan dengan baik. Seseorang penyelidik yang cermat mesti memastikan metod ataupun kaedah yang digunakan dalam mendapatkan data adalah sesuai dengan jenis penyelidikan yang dijalankan. Perkara pertama iaitu alat kajian. Kajian ini berbentuk kuantitatif dengan menggunakan kaedah tinjauan deskriptif berdasarkan soal selidik, bentuk terbuka yang dijawab oleh responden. Sampel kajian ini adalah seramai 41 orang. Kajian ini menggunakan borang soal selidik sebagai alat kajian atau lebih dikenali sebagai Google Form, di mana Google Form ini dapat meliputi sampel yang besar dengan kos yang rendah serta dapat memberikan persampelan yang lebih tepat. Keadaan ini menunjukkan instrumen tersebut mempunyai kebolehpercayaan yang boleh diterima. Seterusnya ialah subjek kajian. Soal selidik ini terbagi kepada 2 bahagian iaitu latar belakang responden dan tindak balas dari responden. Subjek kajian ini adalah untuk pelajar-pelajar bermula dari peringkat sekolah menengah sehingga pelajar peringkat universiti. Penerapan nilai murni adalah merupakan satu tumpuan utama dalam proses pembentukan jati diri seseorang pelajar. Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tata susila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Perkara yang harus ditekankan bagi melahirkan pelajar yang berakhlak mulia adalah dengan pelaksanaan penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan seterusnya ialah kaedah kajian. Soal selidik adalah kaedah yang digunakan untuk pengumpulan data. Borang soal selidik ini berbentuk soalan terbuka. Rasional menggunakan soal selidik terbuka adalah untuk mendapatkan minimum purata serta peratus bagi setiap jawapan. Dalam kaedah ini, penyelidik menyediakan beberapa soalan yang diajukan kepada responden yang mengambil pemerhatian terhadap golongan pelajar dan
dijawab oleh mereka. Metod ini dirangka bagi membolehkan mereka menjawab soalan-soalan yang disediakan oleh penyelidik. Ini bagi memastikan persoalan kajian yang dikemukakan dapat dijawab secara sukarela oleh responden kajian tanpa ada pengaruh daripada pihak lain. Kajian ini bermaklumat untuk mengenal pasti penerapan nilai murni dalam kalangan pelajar. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk jawapan yang ketiga pula, adakah peranan ibu bapa penting dalam pembentukan akhlak remaja? Penting kerana pembentukan kanak-kanak bermula daripada rumah selain daripada persekolahan. Ibu bapa perlu mencorakkan anak-anak dan ia bukanlah tugas guru sepenuhnya. Bagi saya, pada zaman sekarang, ibu bapa tidak mempunyai masa yang cukup untuk berada di rumah untuk menemani anak-anak mereka. Ya, betul. Itu juga bukan tugas guru sepenuhnya. Bagi saya, kedua-dua insight ini penting dalam pembentukan akhlak remaja. Jika di rumah, ibu bapa lah yang mencorakkan dan memberikan ataupun kita panggil mengajar cara-cara, ataupun ibu bapa yang mencorakkan memberikan pendidikan agama ataupun memberikan pendidikan awal kepada anak-anak mereka. Pada sebelah sekolah pula, ibu bapa, guru pula memberikan ilmu-ilmunya kepada anak-anak ini ataupun kepada pelajar ini. Okey. Pada jawapan yang keempat pula, sangat penting kerana ibu bapa perlu mendidik juga membentuk akhlak remaja di usia yang masih muda untuk mempengaruhi masa depan yang baik. Ya, betul. Dan terakhir, penting kerana anak menggambarkan sikap keluarga sama ada bijak memainkan peranan malah menjalankan tanggungjawab. Ya, ini seperti yang saya katakan pada jawapan yang kedua tadi. Anak-anak ini mencerminkan bagaimana ibu bapa mereka. Okey, kita beralih kepada soalan terakhir di dalam bahagian C ini, dalam dapatan kajian ini dan juga dalam keseluruhan soalan kaji sedik ini. Okey, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah kerontakan akhlak dalam kalangan remaja ini? Okey, daripada 49 responden yang memberikan jawapan, 5 jawapan yang kami telah pilih. Okey, pada jawapan yang pertama, sentiasa memantau dan tegur dengan cara yang baik. Okey, pada jawapan kedua pula, pada saya ini jawapan yang baik juga, menghantar mereka ke tahfiz. Ya, dengan menghantar mereka ke tahfiz, kita dapat membina akhlak yang lebih mulia selain kita dapat mendekatkan diri dengan Allah SWT ataupun kita dapat mendalami, menjalani ataupun menimba ilmu agama lebih mendalam. Okey, pada jawapan yang ketiga, sentiasa mengawasi pergerakan anak-anak dan saya meluangkan masa mereka bersama mereka dan membincangkan masalah yang dihadapi oleh mereka. Okey, ini yang kita panggil atau kita gelarkan family time. Kita duduk sama-sama dalam keluarga, kita mendengar masalah anak-anak dan kita cuba mengatasi masalah ini. Itu juga merupakan cara untuk mengatasi masalah kerontakan akhlak dalam kalangan pelajar ini. Okey, kita pergi ke jawapan yang seterusnya, iaitu memberi perhatian. Okey, kalau kita lihat jawapan yang keempat ini sama je dengan jawapan yang ketiga. Okey, dan seterusnya kita pergi ke jawapan yang terakhir, iaitu jawapan yang kelima dengan masalah pelajar. Ini pun kalau dilihat sama juga soalan ketiga, tapi dengan masalah pelajar, ia lebih merujuk kepada guru-guru ataupun tenaga pengajar. Ya, kerana tidak semua pelajar mempunyai kita katakan keluarga yang baik. Tidak semua pelajar dapat meluahkan masalah mereka kepada ibu bapa kerana
ada saja keluarga yang boleh kita katakan keluarga yang tidak bahagia kerana masalah ibu bapa sendiri, porak-poranda. Itu membuatkan pelajar ini jadi tertekan dan ia membuatkan pelajar ini memberontak tidak di rumah tapi di tempat belajar. Dengan cara mendengar masalah pelajar ini, kita dapat mengatasi ataupun kita dapat memberi kaunseling, ya. Kita dapat memberikan kaunseling kepada pelajar ini melalui cara di pihak universiti ataupun di sekolah sendiri. Baiklah, itu saja dapatan kajian yang dapat saya bentangkan. Saya minta maaf jika ada salah silap di dalam pembentangan ini. Assalamualaikum, nama saya Syafa Fika binti Azhari. Saya dari grup 10 akan membentangkan tentang rumusan tentang projek kami, iaitu penerapan nilai-nilai mulia dalam kalangan pelajar. Seperti yang kita boleh tengok kat slide ni, kajian dilakukan melalui soal selidik seramai 49 orang dari pelbagai bangsa dan peringkat umur. Jadi kita ambil startnya nombor 20 ke atas sehingga 30. Lepas tu berdasarkan soal selidik ni, 79.6% adalah pelajar yang mengisi kajian selidik ni. Sebab kita orang share daripada dalam grup kelas juga. Jadi majoritinya akan ramai pelajar lah daripada orang luar ataupun pensyarah-pensyarah. 18.4% adalah orang awam dan selebihnya ialah penganggur. Okey, apa yang kita boleh tengok summary daripada kajian yang dilakukan. 100% responden bersetuju bahawa pengaruh rakan sebaya ni menjadi penyumbang utama runtuhnya akhlak pelajar. Sebab bagi saya rakan sebaya ni dia rapat dengan kita, jadi dia mudah mempengaruhi kita. Kemudian daripada 49 orang tersebut, terdapat 2 orang responden yang mengatakan tidak kepada punca runtuhnya akhlak pelajar ialah dari segi media massa. Dan selebihnya majoriti yang bersetuju pengaruh runtuhnya akhlak pelajar dari segi media massa itu adalah ya macam tu. Bagi saya media massa ni pengaruh yang penting juga, pengaruh besar, sebab kita masa tidur je tak dengan media massa, seharian kita penuh, rutin harian kita ni akan penuh dengan media massa, macam kita slide IG, FB, semua yang berkaitan. Okey, lepas tu dari 49 orang, terdapat 6 orang yang tidak bersetuju bahawa perasaan ingin tahu pelajar yang menjadi punca keruntuhan akhlak, dan selebihnya adalah bersetuju. Ya, tidak dinafikan, saya sendiri pun kadang-kadang ada perasaan ingin tahu, nak cuba. Jadi ketika remaja ni banyak perasaan yang ingin tahu dalam diri mereka. Okay, cara untuk menangani masalah keruntuhan akhlak pelajar pada pendapat responden ialah dalam Google Form kami letakkan pendapat macam mana cara untuk menangani masalah keruntuhan akhlak pelajar. Jadi pendapat responden ialah saya ambil 3. Salah satunya ialah pihak sekolah perlu memberikan ilmu yang berkaitan dengan gejala sosial.
berikan ilmu, maksudnya kita membagi tahu diorang apa yang elok, apa yang tak elok untuk diri diorang. Lepas tu, pendapat kedua, ibu bapa seharusnya bertanggungjawab untuk memberikan ilmu agama secukupnya untuk menjauhi anak daripada gejala sosial. Ilmu agama juga penting sebab tanpa ilmu agama kita tak tahu apa yang halal haram. Jadi bila dah tahu, kita akan berjaga-jaga dengan tingkah laku kita. Selain itu, meningkatkan kesedaran pelajar serta beritahu pelajar tentang kesan serius masalah keruntuhan akhlak di kalangan mereka. Meningkatkan kesedaran. Dan akhir sekali, cara mengatasi masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan pelajar ni ialah selalu memberi perhatian dan mengambil tahu masalah pelajar. Okey, yang ni pun juga penting sebab majoriti yang pelajar yang bermasalah, diorang kurang diberikan perhatian oleh ibu bapa dan guru-guru. Diorang banyak dengan kawan, jadi kawan pun ajak sana sini. Lepas tu mengambil tahu masalah pelajar, setengah ibu bapa tidak ambil tahu masalah diorang, jadi masa diorang tak banyak dengan ibu bapa serta guru juga. Jadi dari situ pelajar akan stres, akan murung. Jadi pelajar akan terasa macam diri mereka diabaikan, lalu terjadinya keruntuhan akhlak pelajar tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.